Okey, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita meneruskan apa yang berhenti semalamnya, sebahagian daripada permulaan surah Al-Mu'minun, iaitulah potongan-potongan ayat yang seterusnya selepas daripada ayatul bir, himpunan ayat pertama berkenaan dengan syu'abul iman. Awal surah Al-Mu'minun satu lagi lah sekumpulan ayat yang menghimpunkan cabangan-cabangan iman, dan kita telah sebut bagaimana dia adalah berkat daripada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hadis walaupun ada segi sanadnya dinilai lemah oleh sebahagian ulama-nya, tetapi dalam perkara perkhabaran ataupun cerita seperti ini tidaklah kita rasa menjadi kesalahan lah. Maknanya surah ini orang kata surah ziyadah, surah ata, surah ithar dan juga surah rida, iaitu empat perkara yang dibohong Nabi SAW. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma a'tina wa la tahrimna, Allahumma athirna wa la tu'thir alaina, Allahumma ardana wa arda'anna. Maksudnya, ya Allah, tambahlah, jangan kurangkan, berilah, jangan sekat, lebihkan, jangan lebihkan daripada orang lain, dan juga perkenankanlah dan terimalah sebab segala apa yang datang daripada kami ini. Maka Umar menceritakan bahawa selepas daripada doa inilah turunnya permulaan surah Al-Mu'minun, yang mengandungi sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang beriman, sehingga Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'di dalam tafsirnya dia menyebut bagaimana apa yang disebut ini adalah petanda-petanda kepada pertambahan iman, sehingga dia menyebut falyazin al-mu'minu bihadhil ayat imanahu ziyadatan wa nuqsana. Maksudnya bolehlah seseorang yang beriman itu menimbang imannya melalui ayat ini untuk melihat adakah imannya bertambah ataupun berkurang. Maka dia menceritakan perihal prinsip iman dan juga bagaimana cambahan-cambahannya. Dia bermula dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tiga ayat pertama yang kita telah menafsirkan sebahagiannya lah semalamnya. Jadi pada hari ini iaitulah ayat walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang untuk urusan zakat mereka laksanakan. Di mana dia datang selepas walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang berpaling daripada kerja-kerja sia-sia. Kebetulan bulan puasa ini benarlah sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW mengenai zakat fitrah, zakat yang mengakhiri puasa kita. Antara tujuan dan hikmah yang diberitahu Nabi SAW iaitulah dia adalah membersihkan manusia daripada lara ataupun kerja sia-sia yang berlaku di bulan Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan hadis yang Nabi kita SAW. Seorang sahabat menceritakan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-saimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Maksudnya Rasulullah SAW dahulunya mewajibkan membayar zakat fitrah ini. Tujuannya ialah tuhratan lis-saim, membersihkan orang yang berpuasa, minal lagwi war rafath, daripada cakap-cakap sia-sia je ketika puasanya, dan juga cakap-cakap lucah ataupun haramnya, dan juga dia adalah makanan kepada orang yang miskin. Maka kali ini dia datang
selepas sembahyang dan selepas daripada sifat orang yang beriman yang meninggalkan kerja sia-sia. Maka selepas daripadanya ialah makin lagi pembersihan kepada jiwanya dan juga kepada hartanya, iaitulah urusan zakat. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka pula kepada untuk urusan syahwat mereka ataupun nafsu kemaluan mereka memeliharanya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka ataupun hamba sahaya yang mereka miliki, maka ketika itu tidaklah mereka dicela. Di mana ini satu lagi lah petanda kepada iman yang benar, iaitulah menjaga nafsu. Kebetulan Ramadan ini satu didikan besarlah kepada nafsu manusia, bukan sahaja nafsu haram ataupun syahwat yang diharamkan, bahkan syahwat yang diharuskan. Isteri yang halal pun diharamkan ataupun dijadikan dia adalah sebagai larangan ketika berpuasa di siang hari Ramadan. Bersetubuh dengan isteri yang halal pun diharamkan di bulan Ramadan. Maka dia adalah kemuncak didikan supaya manusia meninggalkan nafsu-nafsu yang haram. Maka ini adalah panggil kemuliaan manusia lah, apabila dia reti ataupun tahu menjaga nafsu, mengawal nafsunya. Maka terkeluarlah dia daripada sifat kebinatangan lah, ataupun kehaiwanan. Maka dia memelihara dirinya ataupun menjaga maruah dirinya. Maka maruah ini satu perkara yang menjadi akhirnya menjadi perkara yang pencarian ataupun objektif besar kepada Islam. Di antara maqasid syarak iaitulah menjaga maruah. Maka orang yang beriman iaitulah mereka yang menjaga nafsu syahwatnya, memeliharanya, illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangannya. Yang inilah yang menjadi pesanan Nabi SAW, terutama orang muda lah. Nabi kita SAW ada pesanan khusus untuk orang muda. Ya ma'syar syabab, wahai anak muda. Jarang Nabi SAW panggil anak muda ni. Memang Nabi berkawan anak muda, tapi kali ni orang kata panggilan kasih lah, panggil suruh dekat-dekat lah. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang ada kemampuan nafkah, maka boleh kahwin lah. Falyatazawwaj, maka boleh kahwin lah. Hadis ni ada dua takrif ni. Ada dua syarah hadis. Ba'ah ni ditakrifkan dengan nafkah, dan juga ditakrifkan dengan kemampuan bersetubuh lah. Jadi dia galakkan untuk kahwin. Dan sebenarnya galakkan juga untuk melepaskan nafsu pada tempat yang halal lah. Bahkan dia adalah sedekah, sebagaimana sedekah-sedekah yang lain. Dalam hadis Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, maknanya ialah pelakuan persetubuhan halal ni pun adalah sedekah. Sehingga Nabi SAW ditanya oleh sahabat, dia kata ayaqdi ahaduna syahwatahu wa fayakunu lahu sadaqah, ajar. Adakah seseorang itu dia menunaikan habuan nafsunya, tiba-tiba baginya dapat ganjaran? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, kalau dia lepaskannya di tempat yang haram, maka dia adalah dosa, maka ini adalah pahala baginya. Maka ini orang panggil kesederhanaan Islam lah, dan kewarasan Islam, memandang kepada keperluan manusia, yang mesra manusia lah, mengenali hakikat dan hajat manusia. Maka dia menjadi kelebihan Islam. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, ataupun hamba-hamba yang dimiliki oleh tangan kanan. Maksudnya dimiliki penuh lah. Sebab dulu ada hamba muba'ab, hamba separuh-separuh. Sehari orang ni milik, sehari orang milik. Kalau hamba ni tak boleh, dua-dua tak boleh. Sebagaimana seorang perempuan tidak boleh dimiliki oleh dua suami, demikianlah seorang hamba perempuan tidak boleh dimiliki oleh dua tuan lah. Sebab itu disebut aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ketika itu tidak tercela, bahkan dipandang mulia. Semua manusia pandang mulia, apatah lagi agama Tuhan memandang mulia kepada perkahwinan lah. Bahkan dalam Quran disebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan
kekayaan dengan perkahwinan ini. Di antara jalan perkahwinan, jalan kekayaan. Yughnihimullahu min, Allah Ta'ala memberi kekayaan dalam surah An-Nur. Allah menyebut wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum in takunu fuqara'a in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Wahai wali-wali ataupun penjaga budak-budak muda, budak-budak lelaki perempuan ni, tolong kahwinkan ya fankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum. Kahwinilah anak-anak perempuan kamu dan juga anak lelaki kamu yang baik-baik ini, was-salihin min in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jika sekiranya mereka kefakiran, maka Allah Ta'ala boleh bagi kekayaan kepada dia. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu zaman dia, dia kata tolong tunaikan tolong tunaikan tanggungjawab kamu, pasti Allah melunaskan janjinya. Iaitulah tanggungjawab kamu, iaitulah ingkah, iaitulah mengahwinkan orang-orang bawah kamu tu, anak-anak lelaki perempuan tu. Maka Tuhan pun melunaskan janjinya, iaitulah memberi irna', memberi kekayaan, kecukupan kepadanya untuk hidup. Jadi ini satu satu keindahan dan keelokan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'ud. Mereka yang dalam urusan amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka memeliharainya. Ini lebih kurang dengan ayat al-bir wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka yang menunaikan janji apabila membuat perjanjian. Kita pun telah sebut bagaimana Tuhan mengangkat setinggi-tingginya urusan perjanjian ini, sehingga syarak menjadi syarak, iaitulah perjanjian sesama kita, seperti ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-masyrutu syartan kal masyru'i syar'an. Sesuatu yang diputuskan secara syarak perjanjian seperti diputuskan melalui hukum syarak. Maka dia adalah perkara besar, sehingga dia sebahagian daripada orang kata tujuan ciptaan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kami pernah tawarkan amanah ini kepada bukit bukau, gunung ganang untuk melaksanakannya, tetapi mereka enggan melaksanakannya kerana beratnya. Tiba-tiba manusia yang sanggup melaksanakannya. Jadi ayat ini memberi bayangan bahawa besarnya makna amanah lah. Dan Nabi kita SAW ketika masuk Mekah, menang, menguasai orang Mekah pun, orang kata kemuncak kemenangan Nabi SAW, tiba-tiba pada hari itu Nabi SAW masih lagi menunaikan amanah walaupun kepada golongan yang lemah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada tuannya. Iaitulah apabila Sayyidina Ali ataupun keluarga Bani Abbas, daripada keluarga Nabi SAW merampas kunci daripada seorang lelaki yang memegang Kaabah ataupun kunci Kaabah daripada Bani Syaibah. Sedangkan itulah perjanjian lama orang jahiliahnya, bahawa kunci Kaabah ini mesti dipegang daripada Bani Syaibah. Apabila Nabi SAW menang membuka Kaabah pada hari itu, tiba-tiba keluarga Nabi SAW, Sayyidina Ali sendiri yang ambil kunci itu untuk membukanya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kemuliaan Nabi pun masih lagi memerintahkan supaya menunaikan amanah. Tu ayat yang kita baca tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah, memulangkan amanah kepada tuannya. Kemudian walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang dalam urusan sembahyang mereka memeliharai. Jadi ayat ini bermula dengan sembahyang dan berakhir dengan sembahyang. Bermula dengan perintah supaya khusyuk sembahyang, berakhir dengan perintah supaya memelihara sembahyang. Inilah orang kata kesempurnaan kepada sembahyang, apabila dia dipelihara dan apabila dia khusyuk dalamnya. Kalau sembahyang saja, jaga kerangka dia saja, tapi tak ada khusyuk, tidak lengkap orang panggil. Kalau khusyuk saja tapi mengabaikan muhafazah ini, iaitu dari segi waktunya, dari segi rukun dan syaratnya pun adalah kekurangan kepada sembahyang. Maka dia mempertegaskan urusan sembahyang dan dia kemuncak iman lah. Maka dia dimulakan dan dia diakhirkan dengan sembahyang.
Dan hadis tentang penjagaan sembahyang ini musalah. Sehingga dialah orang kata maksud penjagaan kepada hak Allah yang terbesar. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujah, peliharalah Allah, Allah memeliharaimu. Sebahagian ulama yang syarah hadis memberitahu bahawa antara makna dia yang tidak asingnya iaitulah memelihara sembahyang yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Apabila Nabi SAW berceritakan tentang sembahyang 5 waktu ini, Nabi kata man hafaza alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan, wa man lam yuhafiz alaihinna lam yakun lahu nurun wa najatun wa burhanun. Sesiapa yang memeliharanya, Nabi kata, maka sembahyang baginya adalah cahaya, adalah baginya petunjuk, adalah baginya pembebas daripada api neraka. Sebaliknya, sesiapa yang tidak memeliharanya, maka dia adalah tidak menjadi cahaya kepadanya, tidak menjadi petunjuk kepadanya, dan tidak menjadi penyelamat kepadanya. Dan dia dikumpulkan pada hari akhirat. Dalam hadis itu penutupnya, wa husyira yaumal qiyamati ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Pada hari akhirat orang tak sembahyang ni dihimpunkan bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Qarun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Jadi dan penghujungnya ayat ini ditutup dengan ulaika humul warithun. Mereka lah orang yang mewarisi, iaitulah alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang mewarisi Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Firdaus adalah syurga tertinggi. Sebagaimana hadis Bukhari menyebut, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'lal jannata wa awsatuha. Maka apabila kamu memohon daripada Allah syurga, maka pohonlah daripadanya Firdaus, kerana itulah syurga tertinggi dan syurga paling tengah. Dan dalam hadis itu pelengkapnya dikata, dan itulah syurga yang duduk betul-betul di bawah arash Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan yang tertinggilah bagi mereka yang mengungkapkan imannya dengan amal-amal yang soleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.